Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kepada dua panel tetamu jemputan kita pada hari ini, iaitu Cikgu Abdul Rahman daripada SK Olak Lempit Selangor, manakala Cikgu Amar daripada SK Kampung Pasir Johor Bahru. Sudah sedia maklum bahawa dua panel jemputan kita pada hari ini iaitu adalah salah seorang option daripada pendidikan jasmani dan kesihatan, manakala seorang lagi bukan pendidikan jasmani kesihatan. Tajuk temu bual kita pada hari ini iaitu sejauh mana guru menghayati, menjiwai serta memahami mengenai konsep, struktur, objektif dan matlamat mata pelajaran PJPK ini. Secara umumnya adalah mata pelajaran PJPK ini bukan sahaja memberi ataupun memberi galakan kepada didikan kepada kemahiran fizikal dan tubuh badan murid. Malahan juga dia berupaya menyumbang kepada pembangunan positif individu ataupun murid yang kita ajar itu. Seterusnya kita pergi kepada panel tetamu jemputan iaitu Cikgu Abdul Rahman. Apa pandangan Cikgu Rahman mengenai konsep PJPK? Dan sudah sedia maklum bahawa Cikgu Rahman adalah option PJPK. Apa pandangan Cikgu Rahman? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama dia Abdul Rahman bin Samsudin dan saya bertugas di SK Olak Lempit, Selangor. Berbalik pada soalan Cikgu Azhar mengenai konsep pendidikan jasmani, bagi saya pendidikan jasmani adalah satu kemahiran asas di mana di peringkat sekolah rendah yang mana kita menerapkan pergerakan yang perlu murid menguasainya sejajar dengan perkembangan fizikal dan motor kanak-kanak serta pengetahuan yang mana di samping itu kita perlu menerapkan nilai-nilai murni bagi bagi murid-murid kita sekalian. Selain itu juga konsep PJPK juga ingin meningkatkan promosi kepada kita murid-murid untuk mencuburi dalam bidang kesukan untuk meningkatkan orang punya tahap kesihatan dan mengamalkan gaya hidup sihat dalam kalangan murid-murid kita. Seperti kita tengok dalam 80-an, 90-an terdahulu, Cikgu PJ sekadar hanya bagi bola kepada murid-murid dan murid-murid perlu bermain bola tanpa ada orang kata sesi pembelajaran pada ketika itu. Dan sekadar hanya untuk menghabiskan tempoh waktu PJPK. Oleh itu, berbeza dengan masa kini, bagi saya konsep PJPK pada masa kini berbeza, di mana cikgu-cikgu PJPK sendiri perlu mentelaah pelbagai jenis ilmu dalam bidang sukan. Contohnya sekarang guru-guru PJPK kebanyakannya menjalani kursus bagi setiap jenis sukan. Contoh sukan sepak takraw bagi level 1 CJ lah, bola sepak dan pelbagai jenis sukan lagi. Di mana bila guru itu sendiri berilmu, maka semestinya anak murid yang diajar oleh guru itu akan menerapkan ilmu yang betul semasa proses pembelajaran pendidikan jasmani. Itu sedikit sebanyak pendapat bagi saya dari segi konsep pendidikan jasmani. Itu saja. Terima kasih kepada Cikgu Rahman. Seterusnya Cikgu Amar adalah bukan option PJPK dan dia adalah option pendidikan muzik. Betul tak Cikgu Amar? Ya, betul. Apa pandangan mengenai ataupun pengalaman Cikgu Amar dalam mengajar mata pelajaran PJPK di sekolah? Boleh tak Amar kongsi ataupun pengalaman Amar ketika mengajar di dalam kelas? Bismillahirrahmanirrahim. Saya Cikgu Amar, bertugas di Sekolah Kebahasaan Kampung Pasir. Seperti yang Cikgu Rahman dah terangkan tadi, memang betul lah konsep PJPK ni lebih kepada mengajar murid untuk
perkembangan fizikal dan motor kanak-kanak dalam melakukan suatu aktiviti. Okey, bila kita belajar dalam pendidikan jasmani, kita boleh tengok murid kebanyakannya belajar beberapa pergerakan asas, sama ada menggunakan badan sendiri ataupun menggunakan apa-apa peralatan lah. Mungkin pergerakan asas tu boleh dipakai dalam kehidupan seharian. Contohnya teknik melompat ke, teknik berguling. Mungkin benda yang diorang belajar dekat pendidikan jasmani dekat sekolah, diorang boleh aplikasikan dalam kehidupan seharian. Kalau dari segi pendidikan kesihatan pula, banyak belajar tentang keselamatan diri. Diorang belajar tentang emosi diorang tentang belajar tentang sentuhan selamat dan tak selamat. Perkara tu diorang boleh aplikasikan juga dalam kehidupan seharian mereka lah. Jadi bagi saya lah, konsep pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan ni lebih kepada pembelajaran tentang fizikal diri sendiri untuk diaplikasikan dalam kehidupan seharian. Selain itu, dalam pendidikan jasmani juga seperti Cikgu Rahman beritahu, murid ada belajar ilmu tentang sukan. Contohnya sepak takraw ke, bola sepak ke. Pada masa yang sama, PJPK ni boleh jadi antara subjek untuk menggilap bakat murid-murid dalam satu permainan lah. Contohnya, mana tahu waktu kita belajar asas permainan bola sepak, kita nampak murid tu, dia pandai menggelecek, pandai passing, pandai heading. Mungkin satu hari nanti, pada waktu sekolah rendah, kita gilap murid ni pada waktu pendidikan jasmani. Bila masuk sekolah menengah nanti, murid tu boleh apply untuk masuk ke sekolah-sekolah yang sesuai dengan dia. Kalau bola sepak, mungkin diorang boleh apply ke sekolah sukan Bukit Jalil ataupun sekolah sukan Bandar Penawar ataupun mana-mana sekolah sukan di Malaysia. Jadi dekat situ saya boleh konklusikan lah, PJPK ni bukan sekadar belajar tentang fizikal dan pergerakan. Pada masa sama boleh lihat bakat murid dalam pembelajaran permainan juga. Okey, baik Cikgu Amar dan Cikgu Rahman. Okey, seterusnya, apa pendapat atau pandangan Cikgu Rahman sebagai cikgu yang mengajar betul-betul option PJPK yang mengajar murid yang tak pandai dan kepada pandai dari segi kemahiran mereka. Okey, apa pendapat Cikgu Rahman mengenai objektif mata pelajaran PJPK yang diadakan di sekolah? Apakah objektifnya? Okey, bagi saya kan, sepanjang pengalaman saya mengajar, yang paling penting untuk kita mengajar murid daripada 0 to something, yang paling penting adalah kesabaran dan masa. Di mana murid terbagi pada dua tahap kan, tahap 1 dan tahap 2. Di mana kita boleh tengok sini kognitif dia orang sendiri ataupun tahap pemikiran dia orang, fokus dia orang dalam kelas, psikososial dia orang, fisiologi dia orang, itu pun dah berbeza. So untuk menerapkan orang kata konsep ataupun objektif PJPK yang perlu kita terapkan pada murid yang betul, dia memerlukan masa dan kesabaran oleh seorang cikgu, terutama cikgu PJ. Di mana contoh saya bagi, bila kita mengajar murid satu, kita memberitahu dia orang, ini pergerakan lokomotor ataupun ini pergerakan bukan lokomotor. Murid di situ dia dah pelik lah. Kenapa lokomotor dan bukan lokomotor? Apakah maksud itu? Di sini kita sebagai guru perlu menerapkan, memudahkan dia orang untuk faham benda ni. Berbeza bila kita mengajar murid tahun 5. Tahun 5, dia orang bila kita tunjuk contoh, dia orang akan automatik senang faham. Sebab apa? Sebab tahap pemikiran dia orang lebih matang sikit daripada darjah 1. Bagi saya, objektif mata pelajaran PJPK yang saya tahu sepanjang saya mengajar, dia lebih kepada murid mengaplikasi, murid mengetahui, murid menguasai dan murid menakul sesuatu pergerakan ataupun sesuatu tugasan yang cikgu beri dengan betul. Contoh, saya suka menerapkan pada diri saya,
Untuk murid sekolah rendah, kita lebih kepada penguasaan asas sesuatu sukan. Contoh saya bagi sukan bola sepak. Dalam sukan bola sepak, asas sesuatu sukan bola sepak adalah menendang bola. Bila kita mengajar, pengalaman saya membawa pasukan bola sepak sekolah saya, bila tahap 1, contoh 1, 2, 3, proses menenam bola sepak memerlukan masa 2 minggu untuk diorang mahir. Manakala proses untuk menenam bola sepak bagi tahap 2, 4, 5 dan 6 memerlukan seminggu pun dah okey. Sebab apa? Kita tengok berbalik pula kepada diorang punya kognitif, diorang punya psikososial dan fizikal diorang sendiri. So di sini bagi saya objektif PGPK kita dapat kelakar apabila kita mengenal kita punya murid sendiri. Apabila kita kenal murid kita, kita tahu macam mana kita nak memberi tunjuk ajar yang betul kepada murid. Kerana proses penakbulan dalam sesuatu tugasan, dia perlu dilakukan dengan betul kerana jika berlaku kesilapan, murid-murid kita akan orang kata terkebelakang dalam proses asas yang betul dalam sesuatu sukan. Bagi saya, sepanjang saya involve dalam sukan bola sepak terutama, murid tahap 1 dan tahap 2 kita perlu hasilkan dalam proses pembelajaran untuk mencapai objektif yang sepatutnya yang kita perlu capai. Itu saja bagi saya. Okey, baik Cikgu Rahman atas perkongsian yang diberikan. Okey, seterusnya kita pergi kepada Cikgu Amar mengenai objektif mata pelajaran PGPK di sekolah. Okey, sudah sedia maklum bahawa sekiranya cikgu tidak memiliki ataupun tidak ada ikhtisas mengenai PJPK, mungkin ada satu kekangan ataupun masalah kepada guru tersebut untuk mengajar di dalam kelas. Okey. Jadi pendapat Cikgu Amar, sejauh mana Cikgu Amar tahu mengenai objektif mata pelajaran PJPK kepada murid-murid dalam kelas? Okey. Setahu saya, objektif untuk mengajar mata pelajaran PJPK ni, murid akan boleh mengaplikasikan konsep pergerakan semasa melakukan kemahiran asas atau pergerakan dengan lakuan yang betul. Maksudnya, dalam pergerakan asas seharian kita, contohnya berjalan, berlari, melompat, semua benda tu, kita ada belajar dekat dalam mata pelajaran pendidikan jasmani. Contohnya teknik larian. Ada teknik larian yang betul. Kita tak boleh lari dengan hanya letak seluruh tapak kat atas tanah. Ada teknik larian yang betul. Lepas tu ada juga teknik-teknik yang contohnya yang bukan lokomotor, yang bukan jenis pergerakan, imbangan. Imbangan pun ada juga tekniknya yang betul. Imbangan pakai 2 kaki, imbangan pakai 1 kaki, imbangan tapak yang luas, ataupun apa-apa lagi lah pergerakan asas yang mungkin murid boleh aplikasikan dari pendidikan jasmani untuk lakukan dalam aktiviti seharian supaya pada masa yang sama objektif yang lain dapat mempamerkan tanggungjawab sendiri semasa melakukan aktiviti fizikal. Maksudnya bila diorang dah belajar teknik tu, diorang dah ada tanggungjawab, diorang dah boleh fikir, oh kalau aku buat macam ni, nanti aku akan terkehel kaki. Baik aku buat cara yang betul. Contohnya lah, kalau ada murid tu dia nak pergi berjoging kan, diorang kena jogging dengan teknik yang betul. Diorang ada rasa tanggungjawab supaya diorang melakukan satu-satu aktiviti fizikal tu supaya diorang dapat lakukan dengan selamat dan bertanggungjawab untuk elakkan daripada berlaku kecederaan. Selain itu, murid dapat mengenal pasti kedudukan anggota badan yang betul semasa melakukan pergerakan. Bila budak buat apa-apa pergerakan, diorang kena tahulah dekat mana kena ke depan, dekat mana kena ke belakang. Contohnya, dekat berlari lah. Kalau orang berlari, diorang takkan berlari badan dekat belakang. Kalau badan dekat belakang, maksudnya diorang punya teknik tu salah. Bila badan dekat belakang, lari diorang akan berasa salah, akan berasa berat. Diorang akan mula rasa sakit badan. Bila diorang tahu dekat mana kedudukan anggota badan untuk berlari, yang sepatutnya kena ke depan lah. Kalau kita nak berlari kena ke depan, badan kena ke depan. Dekat situ diorang boleh kena pastilah
anggota kedudukan anggota yang badan yang betul untuk sesuatu keadaan. Itulah. Okey, baik. Terima kasih kepada Cikgu Amar atas perkongsian. Okey, seterusnya pergi kepada matlamat KPN mengenai konsep PJPK. Okey, konsep PJPK sudah sedia maklum tadi. Cikgu Rahman dan Cikgu Amar sudah pun bagi tahu mengenai konsep berikut. Jadi matlamat KPM untuk murid-murid bukan sahaja kepada aktiviti fizikal, kemahiran fizikal dan kesihatan gaya hidup sihat murid. Jadi ada tak pandangan cikgu mengenai matlamat KPM berkenaan dengan murid-murid dalam kelas ataupun di luar bilik darjah? Cikgu Rahman boleh bagi idea? Oh, maksudnya matlamat mengenai PJPK di sekolah tu macam mana? Ya. Matlamat PJPK diadakan di sekolah. Bagi saya matlamat PJPK kelebihan kepada murid-muridnya. Okey, bagi saya matlamat PJPK ni satu orang kata KPM mengetengahkan satu pendedahan awal bagi peringkat sekolah rendah, di mana dari segi PJPK kita akan mengajar budak dari segi kemahiran asas suatu sukan ataupun pergerakan. Yang bagi saya untuk untuk PK pula adalah pendedahan mengenai kesihatan murid itu sendiri. Dari segi mempelajari apa jenis ubat, penyalahgunaan bahan, dari segi pengurusan emosi, dari segi cara perhubungan murid-murid itu sendiri dengan keluarga, dengan sahabat dan orang sekelilingnya mereka. Oleh itu, bagi saya matlamat PJPK yang diketengahkan oleh KPN adalah sesuatu langkah yang bagus atau langkah yang terbaik, di mana apabila murid kita sudah sedia maklum ataupun sudah diberi pendedahan awal, kita dapat menjadikan murid kita itu sendiri individu yang cergas dan sihat serta berkemahiran dan berpengetahuan dalam mengamalkan nilai-nilai murni dalam melalui aktiviti fizikal diorang. Contoh saya bagi, apabila murid terlibat dalam aktiviti sukan, contoh sukan olahraga, nak dijadikan kita murid itu terjatuh semasa berlari kan. So kita boleh menerapkan subjek PK, di mana cara kita nak menguruskan apabila berlaku kecelakaan. So di situ murid dapat mengaplikasikan ilmu yang diorang belajar di subjek pendidikan kesihatan, di mana merawat kawan yang luka. Dan di situ kita boleh juga melihat murid-murid kita mengaplikasikan nilai-nilai murni seperti menolong, seperti mengambil berat terhadap kawan-kawan mereka yang sakit. Dan bagi saya juga matlamat yang KPM akan mengajar PJPK, yang paling penting berbalik kepada apa yang Cikgu Amar bagi tahu tadi, kita juga boleh menggilap orang kata bakat-bakat muda. Contoh yang saya boleh bagi, Lokman Hakim, pemain kebangsaan Malaysia dalam bola sepak kan. Dia merupakan anak didik kepada kawan saya di Kelantan dulu. Murid ini sangat berdisiplin, sangat minat dengan bola, sampaikan cikgu ni nampak dia punya potensi. Apabila cikgu nampak dia punya potensi, cikgu mengetengahkan dia untuk peringkat yang lebih tinggi. Oleh itu, kita sebagai guru, kita perlu melihat murid-murid kita yang berkemampuan ataupun yang ada potensi untuk melangkah lebih jauh. Oleh itu, kawan saya ni dia nampak Lokman Hakim ni, okey, dia boleh jadi seseorang yang berjaya dalam bidang sukan. So dia mengetengahkan Lokman Hakim ke sekolah sukan dan dihantar ke Akademi Moqtadahari. Itu dia develop apa semua, tapi bermula daripada cikgu sekolah rendah yang nampak dia punya potensi. So itu merupakan matlamat KPN untuk melahirkan bakat masa hadapan untuk negara. So sekarang kita boleh tengok Lokman Hakim telah mewakili negara dalam bidang bola sepak dan sekarang berkelana di kelab luar antarabangsa, di kelab luar iaitu Court TV kalau tak silap saya. Ini merupakan kita ambil contoh pada Lokman Hakim, maka matlamat KPM dalam subjek PJPK sudah tercapai, di mana kita berhasil melahirkan atlet masa hadapan yang mengharumkan nama negara. Bagi saya, matlamat yang KPM terapkan, kita sebagai guru
perlu mentelaahkan benda ni dan mengkedepankan yang mana bakat-bakat muda yang boleh kita ketengahkan dan boleh kita jadikan somebody for the future. Itu saja bagi saya. Okey, baik. Terima kasih kepada Cikgu Rahman atas perkongsian yang begitu padat. Okey, seterusnya kepada Cikgu Amar. Okey, pandangan Amar mengenai matlamat KPM kepada murid-murid. Boleh Cikgu Amar bagi idea ataupun cadangan Amar? Okey, matlamat PJPK kita boleh tengok balik kepada falsafah pendidikan Malaysia dari segi jeris, jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial. Okey, kalau dari segi jasmani kita memang dah tahulah PJPK ni banyak melakukan pergerakan fizikal, banyak orang cakap bila waktu PJ je budak keluar peluh. Dari segi jasmani situ kita boleh nampak budak boleh menerapkan nilai sihat dalam diri semasa melakukan pendidikan jasmani. Kalau dari segi emosi, waktu PJ atau waktu PK, mereka boleh belajar cara untuk mengawal emosi diorang dalam melakukan sesuatu aktiviti ataupun bermain apa-apa sukan lah. Contohnya kalau bola sepak kan, kalau diorang kena tackle, mesti ada salah seorang emosi je macam ego je tinggi, dia mesti nak lawan. Dekat situ, dalam pendidikan jasmani ni, diorang boleh belajar untuk mengawal emosi mereka supaya tidak berlaku apa-apa perkara yang negatif lah. Kalau dari segi pendidikan kesihatan, kita boleh belajar emosi kita ada dalam topik pendidikan kesihatan. Kalau dari segi rohani pula, diorang boleh terapkan unsur-unsur rohani dalam diri. Macam mana nak cakap, kalau dari segi unsur rohani, diorang boleh terapkan nilai-nilai murni lah dalam diri. Bermain secara berpasukan, saling bermaaf kalau lepas kita marah-marah habis game. Sorry lah tadi saya buat macam ni. Mungkin dari segi rohani mereka boleh buat macam tu lah. Kalau dari segi intelek, lebih kepada memikir teknik ataupun memikir strategi untuk memainkan sesuatu permainan. Diorang ada belajar kan macam mana untuk sepak bola, macam mana untuk tanduk bola. Dari situ diorang boleh belajar daripada intelek diorang macam mana untuk melakukan sesuatu teknik dengan betul. Ataupun diorang boleh belajar strategi untuk menjadikan satu pasukan tu boleh main dengan baik. Kalau dari segi sosial, lebih kepada bila waktu PJ tu diorang contohlah bola sepak lah, diorang boleh kena bersuara lah. Kalau diorang duduk diam saja memang tak ada siapa nak nampak awak lah. Kalau awak main posisi wing kiri ke wing kanan, selagi tak ada suara, selagi tu tak ada siapa akan perasan kedudukan pemain dekat situ. Jadi dari segi sosial pun penting jugalah dalam PJPK. So boleh dikatakan matlamat ni boleh tengok balik dekat falsafah pendidikan lah dari segi jeris yang kita dah lama terapkan dalam sistem pendidikan Malaysia. Okay, baik. Terima kasih kepada Cikgu Amar dan Cikgu Rahman atas perkongsian yang begitu padat sekali dengan idea-ideanya. Okay, jadi itu sahaja untuk perkongsian kita pada hari ini mengenai konsep, struktur, objektif dan matlamat mata pelajaran PJPK di sekolah. Terima kasih atas kesudian tetamu jemputan kita pada hari ini, iaitu Cikgu Rahman daripada SK Olak Lempit Selangor, iaitu option PJPK, dan Cikgu Amar Fadil daripada SK Kampung Pasir Johor Bahru, iaitu pendidikan muzik tapi mengajar mata pelajaran PJPK di sekolah. Okay, terima kasih atas kesudian Cikgu Amar dan Cikgu Rahman untuk sudi menemu bual dengan
saya pada hari ini. Okay, itu sahaja untuk perkongsian dan temu bual kita pada hari ini. Terima kasih kepada semua. Okey, terima kasih.